akan dapat dikutip oleh pelajar-pelajar. Jadi insya-Allah pada malam ini setelah lama hamba bukan menghilangkan diri, tetapi banyak sangat kekangan-kekangan yang tidak dapat dielakkan. InsyaAllah pada malam ininya hamba akan cuba membaca kitab yang mudah bahasanya tetapi sukar untuk memahaminya, dan ianya kitab yang ringkas, tetapi walaupun ringkas ia mengandungi, boleh dikatakan, keseluruhan perkara-perkara fardu ain dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak ataupun ilmu ihsanuddin kita dengan Allah SWT. Jadi kitab ini insya-Allah kita akan cuba khatamkan, dan doa-doakanlah kepada Allah SWT supaya saya dapat khatamkan kitab ini. Dan satu perkara yang saya rasa yang perlu saya maklumkan, sayanya bukanlah seorang yang ahli dalam bidang ini, namun memandangkan saya pernah jugalah menadah dengan beberapa orang guru yang sekarang ini pun sudah meninggal dunia. Kitab ini insya-Allah saya akan cuba baca hasil daripada kutipan-kutipan saya dengan melalui takrir ataupun syarah ataupun huraian guru-guru saya insya-Allah. Dan sebarang kekurangan hendaklah sangat-sangatlah diminta kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, cuba mengislahkan, membaikkan kekurangan-kekurangan yang saya baca, dan sebarang teguran boleh diberikan, diutarakan teguran yang membina, bukan teguran untuk mengecam ataupun teguran-teguran untuk mematikan terus, orang kata nak mapu kerah, nak mapu, bukan teguran semacam itu. Kerana itu adalah satu sifat, satu perkara yang negatif yang sepatutnya tidak ada di kalangan ahli-ahli agama lah. Kenapa? Kerana kita kena raikan kelemahan-kelemahan, dan kita kena akui bahawasanya sebijak mana, sepandai mana, kata sealim mana sekalipun, kita sebagai seorang manusia biasa ini banyak mempunyai kelemahan, banyak mempunyai kekurangan. Lebih-lebih lagi lah diri saya ataupun diri hamba yang sedikit sangat belajar, mengaji, menadah kitab-kitab turas ataupun kitab-kitab tradisi, ilmu-ilmu Islam yang tradisi ini, maka terlalu banyak kekurangan-kekurangan. Namun insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala, dengan taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya gagahkan juga, insya-Allah saya akan cuba juga untuk membaca kitab ini dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai orang kata, nak memeriahkan, nak memakmurkan ilmu agama, terutamanya ilmu-ilmu seperti ilmu tasawuf ataupun ihsanuddin ataupun ilmu akhlak ni di dalam masyarakat kita. Masyarakat kita, supaya apabila masyarakat kita ni mempelajari ilmu tasawuf, kemudian mempelajari ilmu tauhid, kedua-dua ilmu ini akan menjadikan warga masyarakat, utamanya orang Islam, akan sentiasa berfikiran positif. Kata husnuzan, sama ada husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan makhluk. Itu dia. Dari segi sangkanya dan dari segi tindakannya, insya-Allah akan jadi positif apabila mereka bertindak ataupun berusaha, berikhtiar, sama ada untuk mengubah diri mereka ataupun untuk mengubah masyarakat sekeliling mereka. Mereka akan bertindak dengan positif apabila mereka memahami, apabila mereka reti ataupun dah pakai dalam ilmu-ilmu syariah ataupun ilmu fiqh. Ilmu tauhid dan ilmu tasawuf adalah nak membaiki hati kita, fokus ke mana,
kemudiannya tanggapan hatinya positif atau negatif. Manakala ilmu fiqh ataupun ilmu syariat ini ia untuk membaiki tindakan kita melalui usaha ikhtiar zahir kita. Jadi kombinasi ketiga-tiga ilmu ini apabila ianya dipelajari dan diambil faham, insya-Allah akan lahirlah dalam tindakan, dalam pemikiran, dalam persepsi yang positif. Kerana apa? Kerana mereka apabila mantap ilmu tauhid, mereka mengenal Allah SWT sebagai Tuhan mereka dan mengenal hamba Allah Ta'ala ini, kita ini adalah sebagai hamba Allah Ta'ala. Kemudian apabila mereka mantap dari segi ilmu tasawufnya, maka mereka sudah memahami bahawasanya takdir Allah Ta'ala sudah sempurna, dan takdirnya juga tidak dapat disekat. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menyekat takdir Allah Ta'ala yang telah ditakdirkan kepada kita. Cumanya kita kena mempositifkan untuk kita menerima takdir Allah Ta'ala. Mungkin dengan kita memandang hikmat, mungkin dengan kita kerana makrifat kita dengan Allah SWT telah sempurna. Dan juga apabila kita mempelajari ilmu syariat saat ini, insya-Allah dalam tindakan-tindakan kita yang tidak akan lari daripada landasan ilmu fiqh dalam apa jua tindakan, dalam apa jua bidang. Kerana apa? Apabila kita tidak lari daripada ilmu fiqh, maka tindakan kita itu boleh dianggap betul. Tindakan kita adalah tindakan yang betul, yang tepat dan tidak menzalimi sama ada diri kita ataupun orang lain. Itu dia. Disebab itulah insya-Allah pada sebagai permulaannya hari ini, insya-Allah pada malam ininya hamba ataupun saya akan cuba membaca kitab Nawar Bagi Hati, yang mana kitab ini bagi hamba seorang yang orang kata fakir ini, yang dhaif ini, yang masih kurang dari segi kefahaman ilmu, dari segi amal ibadat dan makrifahnya amat jauh lagi dengan Allah SWT. Dan insya-Allah saya akan cuba baca kitab ini, dan kitab ini saya baca bukan untuk orang lain sebenarnya, untuk diri saya. Dan kalau saudara-saudara, sahabat-sahabat seagama, sahabat-sahabat se-Islam, sahabat-sahabat yang sama-sama beriman kepada Allah Taala ini dapat memahami, dapat mengerti, insya-Allah bolehlah tumpan untuk beramal dengan apa yang insya-Allah yang akan cuba saya bacalah sebentar lagi. Itu dia. Dan sekiranya bacaan saya ini ada kekurangan, ada kesalahan, pohon dibetulkan, pohon diislahkan, bukan pohon dikecam. Tidak maulah dikecam, diremehkan, direndahkan. Kerana apa? Kerana yang kurang, yang lemah, yang tidak yang susah untuk difaham itu bukanlah diri kitab yang saya baca, dan itu adalah kelemahan diri saya. Dan apabila kita sudah menyedari bahawasanya setiap manusia ini, sealim mana dia sekalipun, dia mempunyai kelemahan, maka begitu jugalah bagi diri saya yang membaca kitab ini amat banyak kelemahan. Dengan tempoh masa mengaji yang kurang, masa mengaji pun tidak sungguh-sungguh. Jadi banyak sangat perkara yang menyebabkan kelemahan itu ada pada diri saya, insya-Allah. Jadi untuk memulakan bacaan kitab ini, insya-Allah kalau tidak mampu untuk sepenuhnya dalam masa seminggu, insya-Allah saya akan cuba baca 3 malam ataupun 2 malam dalam masa seminggu untuk kita sama-sama berkongsi. Itu dia. Untuk kita sama-sama berkongsi, insya-Allah dengan pembacaan kitab ini saya pun akan dapat ilmu, dan doakanlah supaya dengan ilmu yang saya ada itu Allah Taala akan
akan taufikkan diri saya pula untuk beramal dengan ilmu. Dan insya-Allah apabila saya dapat beramal dengan ilmu, kita akan sama-sama berjumpa dan kita di syurga Allah SWT, dan kita mengharapkan dengan adanya ilmu dan dengan dapat beramalnya kita dengan ilmu kita, kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia kita dapat keredaan dia, dan lebih-lebih lagi lah di akhirat nanti. Insya-Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi sebagai memulakan bacaan kitab kita pada malam ini, sebagai nak menghadiahkan pahala bacaan kita ini, insya-Allah, kerana sebagai mengenang jasa, mengenang budi kepada pengarang kitab kita ini, iaitu Syekh Abdul Muttalib Al-Mandili, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Dan insya-Allah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niatlah dalam hati untuk sedekahkan pahala bacaan kita ini kepada pengarang kita ini, terutamanya itu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka وانشر علينا على رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi wala haula wala ni merupakan sirah tabari, yakni sirah kita ataupun lafaz kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana maksud la haula, tiada daya, la wala quwwata, tiada upaya. Maksudnya tiada daya untuk menolak mudarat dan tiada upaya untuk menarik manfaat illa billah, melainkan dengan Allah, yakni dengan izin Allah, dengan kudrat, iradat, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya segala mudarat yang tak berlaku atas kita, segala manfaat yang kita dapat, semua itu adalah dengan izin Allah Ta'ala, dengan kurniaan Allah Ta'ala, dengan pemberian daripada Allah Ta'ala. Pada hakikatnya begitulah. Namun walaupun begitu, kita disuruh berusaha dan berikhtiar. Kita disuruh berusaha, berikhtiar untuk menolak mudarat. Contohnya banyak ayat-ayat Quran yang menggesa kepada kita, yang mewajibkan kita berusaha dan berikhtiar supaya
tidak berlaku keburukan di atas kita. Contohnya antaranya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Maka pada hakikatnya segala kebinasaan, segala kebaikan, segala keburukan, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah pada azali lagi. Sama ada takdir secara qat'i ataupun dia panggil, ataupun secara muallaq. Itu dia. Qada yang takdir, qadar ataupun takdir yang mubram ataupun secara muallaq. Qada mubram ataupun qada muallaq, kedua-dua qada Allah Taala ini pada hakikatnya telah ditakdirkan pada azali lagi, telah ditulis pada azali lagi. Ditulis itu nisbah ia telah termaktub di Lauh Mahfuz. Ditakdir itu nisbah kepada Allah Ta'ala telah tentukan di azali. Setiap qada, setiap takdir yang berlaku itu, macam mana dikatakan ia ditentukan, yakni ia telah ditulis. Qadar takdirnya berlaku sekuat mana, kata sebesar mana, itu juga sudah ditulis, sudah ditetapkan pada azali. Kemudian masanya, yakni berapa tarikhnya, masa berlakunya, jamnya, dan pula tempoh masa berlaku, sekejap ke, lama ke, itu juga sudah ditetapkan. Dan boleh dikatakan secara terperincinya segala-galanya takdir yang berlaku ke atas kita, yang keburukan ataupun kebaikan, sudah ditakdirkan oleh Allah SWT pada azali. Sama ada yang mubram, yang telah tetap, berlaku tanpa usaha ikhtiar, tanpa pisah, tanpa doa, tanpa kebaikan. Ini tetap dah berlaku. Dan ataupun yang muallaq. Yang muallaq ni, qada yang muallaq ini yang ditaklikkan, yang digantungkan, yang disakutkan dengan sebab ataupun dengan usaha ikhtiar. Itu qada muallaq dia panggil. Yang ini pun juga telah ditakdirkan pada azali. Cumanya ia berlaku mengikut Allah Ta'ala takdirkan bersekali dengan usaha ikhtiar kita. Ia berlaku dengan sebab kita berusaha, dengan sebab kita berikhtiar ataupun kita pisah. Manakala yang mubram, itu dia berlaku tidak tanpa usaha ikhtiar, tanpa sebab musabab. Itu kita tidak pisah. Itu dia. Contoh ada kita lah. Takdir Allah Ta'ala juga ada kita. Itu dia. Adanya kita ni. Itu dia. Jadi banyaklah takdir-takdir yang yang kalau kita nak perincikan, nak ambil yang mana muallaq, yang mana mubram, susahlah sikit kerana semua itu di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana qada mubram, yang mana qada muallaq. Diri mati memanglah mubram, kita akan mati kalau nak kata, tapi cara mati itu mana, itu dah. Jadi hal ini perkara sebegini yang kita perlu ambil fahamnya, yang menjadi kesiapan fahamnya di kalangan masyarakat orang Islam hari ini, iaitu dia reti, dia tahu qada ni ada mubram, ada muallaq, yakni qada yang mubram yang tidak sakut paut dengan usaha ikhtiar manusia, yang tidak sakut paut dengan sebab musabab. Dia reti hak tu. Dan selaginya qada muallaq, yakni yang ada kaitan dengan sebab musabab dan usaha ikhtiar. Yang menjadi salahnya pada qada muallaq, dipaham dari mana kesilapan fahamnya yang berlaku pada yakni
pada berkenaan dengan sebab musabab itu boleh membekaskan qada Allah Ta'ala tu. Dia boleh membekaskan ataupun pada usaha ikhtiar itu dia boleh membekaskan. Itu dia faham di situ. Jadi apabila ia memahami bahawasanya qada muallaq ni, yang mana qada muallaq ni kita faham qada yang Allah Ta'ala ta'liqkan, telah sangkutkan dengan usaha ikhtiar kita. Apabila dia memahami di situ, dia faham. Yang menjadi silap fahamnya, bagi kebanyakan orang kita, dia kata usaha ikhtiar ia itulah yang membekaskan. Sedangkan pada hakikatnya, walaupun ianya qada muallaq, tetapi ianya juga telah ditakdirkan qada itu kepada kita, tetapi Allah Ta'ala takdirkan dengan muallaq. Dia takdirkan juga kita boleh berusaha, dia takdirkan juga kita boleh berikhtiar, dia takdirkan juga kita boleh membuat sebab. Dalam masa yang sama, bekasnya usaha ikhtiar kita, bekasnya sebab musabab kita, juga takdir Allah Ta'ala. Itu maksud qada muallaq. Cuma berlaku ia melalui salurannya ada usaha ikhtiar dan sebab musabab yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada diri kita makhluk. Itu maksud qada muallaq. Bukanlah qada muallaq ni Allah Ta'ala beri kepada kita usaha ikhtiar, kemudian usaha ikhtiar kita lah yang membekaskan, yang menjadikan, yang menunaikan, yang meluluskan. Kalau begitulah fahaman kita terhadap qada muallaq, maka fahaman sebegitu dia panggil fahaman Mu'tazilah Qadariyah. Tidak ahli sunnah lah. Itu kena faham. Yang memberam kita tidak nak bertikar lah, muka tetap dah. Kalau dia itu Allah Ta'ala takdir lah getulah. Ia tidak berubah. Banyaklah dalam bab mencari rezeki contohnya. Ada muallaq, Allah Ta'ala ta'liqkan rezeki kita dengan sebab kita buat baik kepada orang. Ataupun Allah Ta'ala murahkan rezeki kepada kita apabila kita buat baik dengan orang lain. Bila kita, banyaklah hadis-hadis yang ceritakan, contoh kalau kita ambil hadis secara umumnya, sebagaimana maksud hadis, apabila kita mengerjakan satu kebaikan pada manusia lain, pada makhluk lain, dan satu kemudahan kita buat kepada makhluk lain ataupun manusia lain, maka Allah Ta'ala akan mudahkan 10 kebaikan kepada kita. Kan kepada kita. Tapi nak berlakunya kebaikan yang kita buat itu juga, itu sebenarnya juga telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala pada azali lagi. Itu dia. Banyaklah benda-benda. InsyaAllah kita akan jumpa dalam kitab ni lah. Sebagai qada mubram dengan qada muallaq. Sebagaimana saya ayat sini, qada muallaq ini ialah juga yang pertamanya kita kena faham, qada muallaq ini ialah qada yang juga telah ditentukan pada azali lagi Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala tentukan dia itu bersekali dengan usaha ikhtiar kita. Yakni Allah Ta'ala jadikan kepada kitanya sebab musabab ataupun usaha ikhtiar. Allah Ta'ala jadikan kepada kita sebab, dan Allah Ta'ala jadikan juga pada kita usaha dan juga ikhtiar. Dan juga Allah Ta'ala jadikan juga apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, dan yang bagi perkara yang bersebab, apa yang musababnya. Contohlah kita kata,
kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka doa ni satu sebab untuk Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Kita harus ingat. Kita harus ingat apabila kita mendapat kebaikan dengan sebab kita berdoa ataupun kita membaca ayat-ayat Quran tertentu menyebabkan kita sembuh daripada penyakit, ataupun apabila kita berdoa kita dapat jauh daripada bala, kita harus ingat. Kita dapat berdoa, kita dapat membaca ayat-ayat Quran tertentu, itu pun telah ditakdirkan oleh Allah Taala. Buat sebab tu pun kita telah kita sebenarnya kita dapat buat sebab itu juga adalah takdir Allah Taala dan hasil daripada sebab. Ini apabila kita berdoa, kalau kita kata kita minta jauh daripada bala dan kita selamat daripada bala, dia panggil musabab itu pun juga adalah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Cumanya dipanggil di sini qada mu'allaq, kerana apa? Kerana kita terselamat dari takdir Allah Ta'alanya, kita terselamat daripada bala, tetapi terselamatnya kita itu melalui sebab berdoa. Yang mana sebab kita dapat berdoa ni juga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takdir dia dulu lagi kita boleh berdoa hari ni. Itu benda yang saya cuba nak highlightkan berkenaan dengan qada mu'allaq dan juga qada mu'allam. Qada mubram. InsyaAllah kita akan sambung kitab Nama Bagi Hati ni pada lain masa. Sekian, wallahu a'lam.